Baik, terima kasih Atika. Penerimaan vaksin dalam kalangan kanak-kanak di negeri ini menerusi PIC Kids mencatatkan peningkatan memberangsangkan, terutama pendaftaran secara walk-in atau jumpa terus. Setakat ini lebih 20% daripada 182,000 kanak-kanak yang layak telah menerima dos pertama sejak dilancarkan pada 10 Februari lalu. Ikuti laporan yang saya sediakan. Vaksin tahu tak untuk apa? So, Sebab apa? Untuk apa vaksin? sebab nak mencegah COVID-19. Okey, sakit tak tadi? Tak. Tahu tak vaksin untuk apa? Apa? Sebab COVID. Okey, tadi cucuk sakit tak? Tak. Sakit tak kena cucuk? Tak sakit. Tak sakit? Sakit tak cucuk tadi? Rasa kena subik dengan mama. Program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids mendapat sambutan menggalakkan khususnya di Ipoh Perak ini. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, ibu bapa dan juga anak-anak mereka masih lagi menunggu giliran untuk didaftarkan sebelum proses yang berikutnya di dalam dewan ini. Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Negeri Ahmad Saidi Muhammad Daud berkata, kempen dan promosi terus giat dijalankan bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa. Menjelang penghujung bulan ini, pihaknya menyasarkan 90% kanak-kanak di negeri ini telah lengkap divaksin. Itu bagi Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri, sasaran yang diletakkan adalah pada kadar 90%. Jadi sudah pastilah saya kena percaya ke semua urus tiaw cuba untuk memastikan sasaran yang disasarkan itu berjaya untuk kita capai. Sementara itu, respon yang diterima daripada ibu bapa dan penjaga juga adalah baik. Perlulah, sebab itu perlindungan untuk anak-anak kita kan. Sebab kita memerlukan satu perlindungan yang kita rasa macam semua kena ambil, kena aware lah, kena sedar benda tu perlu. Jadi memang tak payah fikir panjang-panjang lah, tu ambil lah untuk perlindungan anak-anak kita. Sebab untuk prevent dari getting worst case lah. So kalau ambil vaksin, then dia boleh minimize dia punya risiko dia. Untuk menjamin keselamatan sekarang kan, penyakit semua kan memang merebak kan. Takut juga nanti dia kena ke. Safety is important for me lah. Selepas mendapat pengiktirafan tapak warisan dunia UNESCO dan Geopark Kebangsaan, kini Lenggong sedang dalam fasa pembangunan untuk diangkat sebagai Global Geopark pada tahun 2025. Bagi mencapai hasrat tersebut, beberapa kemudahan perlu ditambah baik dengan sokongan Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta penggiat industri. Ahli Parlimennya Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, penambahbaikan itu termasuk menaik taraf kemudahan jaringan pengangkutan dan perhubungan di kawasan tersebut. Pelancong yang datang ke Lenggong ini ada yang datang sendiri berkereta, tetapi ramai juga yang datang dengan bas dan kereta api. Sebab itu kita harap satu ketika kerajaan negeri dan serta merancang untuk membolehkan jaringan hubungan. Mungkinkah boleh difikirkan kereta api laluan, kerana bukan hanya membangunkan Lenggong ini, tapi juga membangunkan kawasan Royal Belum. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pelan pelancongan Lenggong yang disediakan sebagai rujukan kepada pelancong yang berkunjung ke Lenggong. Seorang guru sekolah pendidikan khas di Taiping nekat membuka kedai bekeri demi mewujudkan peluang kepada golongan orang kurang upaya OKU menceburi bidang keusahawanan. Intan Hazlina Samsul Badri berkata, kesemua mereka yang diambil akan dilatih tanpa dikenakan sebarang yuran. Hasrat murni guru berusia 41 tahun yang mahu memberi peluang kepada bekas anak muridnya bekerja selepas tamat persekolahan semakin membuahkan hasil. Dua produk biskut yang dihasilkan semakin mendapat perhatian ramai. Lepas tu saya pun saya tubuhkan kedai ni bukan selama-lamanya saya nak latih ni dengan saya. Saya nak latih dia orang supaya dia orang boleh jadi usahawan, mampu untuk berdikari buat di luar.
Macam saya bagi semua resepi, semua tahu macam mana nak buat cookies, macam mana nak jual, macam mana nak packing. Dan saya kata lepas ni kalau siapa yang dah mahir, cikgu lepaskan buat sendiri di rumah, buat dengan mak ayah. Seramai 22 pelatih mampu menghasilkan produk bekeri mengikut resepi yang ditetapkan. Tambah Intan, golongan OKU ini memerlukan pendedahan dan berpotensi untuk berjaya sama seperti masyarakat lain sekiranya mendapat peluang. Rata-rata pelatih yang berkhidmat mengalami masalah pembelajaran, autism, pekak dan bisu. Pemenang pingat emas Festival Anugerah Pencipta Antarabangsa 2020 dipilih menerima anugerah emas Menteri Pendidikan kategori Kolej Vokasional tahun ini. Raja Nur Syafiqah Raja Syahidan menerima penghargaan itu ketika Majlis Convocation Kolej Vokasional Taiping di EdTech Kemunting. Raja Nur Syafiqah berkata kejayaan beliau adalah hasil sokongan tidak berbelah bahagi keluarga, guru dan rakan-rakan. Dulu masa saya sekolah biasa, sekolah harian, saya selalu tengok kawan-kawan saya naik pentas. Saya tak pernah naik. Jadi dari situ saya macam, kenapa saya tak boleh? Saya nak mak saya boleh naik pentas macam family lain. Jadi dari situ saya usaha sungguh-sungguh sejak saya masuk KV dan saya masuk apa sahaja pertandingan yang ada. Dengan penganugerahan itu, beliau membawa pulang sijil, plak dan wang tunai RM2,500. Anak bongsu daripada 4 beradik itu sebelum ini turut dipilih menerima anugerah inovasi terbaik bidang elektronik selain tempat ke-6 anugerah tertinggi pencipta inovasi di Korea Selatan. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Perak. Terus amalkan kawalan kendiri, bersama-sama lindung diri, lindung semua. Berita selanjutnya kita bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan.